Untuk topik yang seterusnya dalam chapter yang kelima, iaitu PWM. Okay, PWM ni kita akan sambung sikit, di mana untuk chapter 5 ni kita masih lagi ada yang tak habis. Sebelum ni saya dah sentuh tentang ADC, iaitu Analog to Digital Converter. Okay, untuk hari ni saya akan sambung PWM, iaitu Pulse Width Modulation. Sebab untuk topik PWM ni ada beberapa pengiraan yang kamu perlu tahulah. Okay, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan oleh PWM. Okay, jadi PWM ni adalah Pulse Width Modulation. Dia adalah satu teknik yang digunakan untuk menghasilkan isyarat analog dengan menggunakan isyarat digital. Okay, biasanya kita gunakan PWM ni yang pertama sekali untuk control average voltage deliver to load. Kita nak kawal berapa voltage dia ataupun berapa purata voltage yang kita nak hantar kepada beban. Okey, seterusnya kita nak control motor speed. Okey, jadi yang pertama ni untuk control average power delivery to a load ni. Okey, biasanya untuk average power, kita nak kawal average power ni, contohnya kita nak kawal kecerahan lampu. Kalau tengok pada gambar ni, okay, bila berubahnya dia punya voltage kat sini, jadi kecerahan lampu juga akan ubah-ubah lah. Jadi kecerahan lampu tu, kalau tengok pada contoh ni, average voltage ni kita boleh tengok pada duty cycle lah. Jadi duty cycle ni dia akan berubah-ubah lah, daripada 10 sampai lah maksimum dia 100. Jadi kalau duty cycle dia rendah, jadi kecerahan lampu ni akan jadi kurang lah, dia akan jadi malap. Okay, kita juga gunakan untuk motor speed control. Kalau tengok pada gambar ni adalah kelajuan motor. Kita nak kawal kelajuan motor. Okay, contohnya macam kita nak kawal kelajuan kipas lah. Tapi biasanya kalau kipas yang awak gunakan di rumah tu, okay, yang tu kita tak pakai PWM lah. Kalau yang kipas yang di rumah tu kita guna, ataupun kita kontrol kipas, kelajuan speed kipas tu guna current lah. Jadi kipas kat rumah tu kita kontrol guna current, yang mana dipakai regulator. Kalau kita kontrol current dengan guna regulator tu, biasanya kita ubah dia punya resistance. Jadi kalau nak tengok contoh PWM pada motor tu, contohnya kita tengok untuk kita kontrol speed dekat LRT, electric train, mesin basuh, servo motor. Okay, jadi yang ni biasanya yang saya sebut tadi, LRT semua tu, mesin basuh semua tu, kita tak kontrol menggunakan current lah. Yang tu kita kontrol menggunakan duty cycle, yang saya maklumkan tadi, yang duty cycle. Jadi kelajuan tu kita kontrol by, ataupun kita kontrol motor speed tu by duty cycle, iaitu duty cycle ni PWM lah. Cuma kalau yang sistem dekat rumah, motor speed kita ataupun kipas tu, kita tak pakai yang rumit macam PWM lah. Yang tu biasa kita just control by current lah. Yang tu yang simple punya application. Jadi kalau yang complex application untuk control motor speed tu, kita akan pakai PWM. So untuk duty cycle ni, apa yang dimaksudkan duty cycle tu nanti saya akan sambung pada slide yang seterusnya lah. Jadi kalau tengokkan pada duty cycle tu maksudnya keadaan dia aktif. Kalau tengok yang berubah dekat graf ni adalah nilai high, yang low tu dia akan follow lah. Tapi biasanya kita nak tengok duty cycle ni pada yang high punya, ataupun yang logik yang aktif. Contohnya pada voltage kat sini ni, contohnya voltage apa nama ni, nak katakan ni voltage atas ni 5 lah, 5 volt. Contohnya pada voltage 5 volt.
Jadi kalau contoh pada motor pula, kalau speed motor tu, kalau paling laju motor kita boleh pergi, motor kita paling laju kita boleh pergi adalah 100 duty cycle. Jadi kalau kita nak kurangkan speed motor ni kepada separuh, contohnya kita nak dia punya kelajuan speed ni setengah. Jadi dia punya duty cycle ni 50% duty cycle. Okey, selain daripada tu juga, okey, kita gunakan PWM tu untuk kita generate yang ni lah, iaitu analog voltage level. Okey, yang contohnya macam ni lah voltage level dia. Kita boleh ubah lah. Jadi kalau kita ubah voltage level tu dalam analog, tapi kita ubah tu menggunakan digital lah, sebab maksud PWM ni kita nak generate analog output signal using digital signal. Yang ni kita boleh tengok pada contoh yang ni lah. Okey, kemudian for generating analog waveform, untuk kita nak generatekan analog waveform. Jadi yang ni untuk analog waveform. Dengan untuk generate analog voltage level ni, biasanya kita ada converter lah. Jadi untuk dia convertkan ni, dia kena ada converter. Tak muat, tak apalah. So kebiasaannya PWM ni kita ada 4 fungsi ni, tapi fungsi dia yang paling utama sekali adalah control average voltage dengan motor speed control. Tapi selain daripada tu, kita gunakan untuk generate analog voltage level dengan generate analog waveform. Jadi biasanya yang kita paling banyak guna yang dua atas ni lah. Kita nak kontrol kelajuan dan juga nak kontrol purata power yang kita gunakan. Okay, kita tengok next. Okay, ni contoh yang untuk kita kontrol duty cycle lah. Kalau tengok pada gambar ni, bila duty cycle dia kecil ni, mungkin cahaya lampu ni gelap. Okey, tapi bila duty cycle tu makin besar, mungkin 50% ke, ataupun 25%, 40%. Jadi bila duty cycle ni makin besar, lampu dah makin terang lah. Tapi kalau duty cycle tu dah macam 100%, dia punya keterangan lampu tu makin cerah. Kalau tengok pada gambar ni lah, kalau tengok pada graf ni, makin besar makin terang, makin kurang duty cycle dia akan jadi makin gelap ataupun malap lah. Okay, ni contoh macam mana kita nak faham tentang PWM feature dalam PIC. Jadi untuk PIC ni, untuk dia punya duty cycle ni, contoh yang pertama kalau tengok duty cycle 1/4 power. Kalau kita nak 1/4 power, okey, 1/4 power, maksudnya duty cycle kita 25% lah. Dia lebih kurang lah saiz dia. Kalau duty cycle setengah, untuk kita nak dapatkan setengah power, kita akan guna duty cycle 50. Okey, yang 3/4 power, 75% duty cycle. Tapi kalau full power, jadi duty cycle dia penuh lah kat sini, 100% kan, tak ada ruang untuk apa panggil ni, yang low voltage ni, yang untuk 0 volt kalau 100%. Jadi sebenarnya untuk kita nak control speed, kita ada beberapa cara lah. Selain daripada kita guna PWM, biasanya nak control speed, nak control average voltage, memang kita pakai PWM lah. Selain daripada kita pakai PWM, kita boleh control voltage ni ataupun control speed menggunakan 3 faktor lah. Kita ada 3 faktor untuk kita control motor, untuk kita control speed motor. Yang pertama sekali, kita boleh control speed motor tu guna load. Yang kedua, kita boleh guna voltage. Dan yang ketiga, kita boleh guna current. Maksudnya yang ni yang selain daripada PWM. Jadi kalau
Kalau kita tak guna PWM, kita guna 3 benda ni lah. Okay, kemudian for a given feed slot, we can maintain steady speed by using the method called PWM. Kalau kita nak control speed secara apa panggil ni, steady ni maksudnya tetap lah kan. Secara tetap tu kita kena pakai PWM. Jadi bila kita ubah dia punya lebar pas dia, lebar pas ni lebar yang atas ni lah kan. Bila kita ubah dia punya lebar pas, lepas tu kita apply pada DC motor, maksudnya kita boleh increase ataupun decrease amount of power lah, jumlah kuasa yang kita nak hantar pada motor. Jadi bila kita ubah dia punya power, automatically kita ubah dia punya motor speed. Jadi PWM tu dia menggunakan on off signal lah. On off tu maksudnya high dengan low. High dengan low ni yang atas ni lah, yang atas high, bawah ni low. Jadi dia gunakan fungsi on off. Jadi sama juga method kalau kita pakai digital. Sebab digital pun dia pakai on off jugalah. Maksudnya untuk PWM kita pakai on off, sama method macam digital. Dia sama dengan digital lah yang pakai on off ni. On off tu maksudnya satu ni on, satu ni on. Kalau yang bawah ni kosong ni, kita panggil dia sebagai off. Cuma bezanya kalau kita guna method PWM ni, selain kita control dengan cara on off, kita juga setting dia punya frekuensi, dengan yang kedua dia punya duty cycle. Jadi untuk masa, tempoh masa ataupun time period yang dalam signal tu untuk on, kalau kita on, katakan kita nak on dia berapa ni, 75%. Lepas tu kita nak off, lepas tu kita nak on 75% pula, dan seterusnya lah. Dan off ni dalam berapa, 7, 8, 9, dalam 25% off, 25% off, 75% on. Jadi dia punya time period ni kita panggil dia sebagai duty cycle. Masa, tempoh masa dia untuk daripada masa tu on ni, yang ni yang kita panggil dia sebagai duty cycle. Okay, PWM ni ataupun dia punya gelombang PWM ni kita generate menggunakan CCP modul. Jadi CCP modul ni function dia memang ada dalam apa nama ni, function CCP modul ni ada dalam PIC lah. Jadi biasanya PIC kita ni dia ada beberapa function lah, dia ada beberapa ciri-ciri ataupun feature. Contohnya PIC kita ada interrupt, ada timer. Jadi selain daripada interrupt, timer, dia juga ada fungsi CCP. Jadi CCP modul ni memang dah ada pada PIC microcontroller lah. Terutamanya kalau yang PIC yang kita gunakan iaitu 18F4580 ni, kita ada CCP modul. Jadi CCP ni dia stand for capture, compare dengan PWM. Jadi untuk capture dengan compare ni saya tak cover lah. Yang ni saya tak cover, saya potong dululah. Tak cover tu sebab dalam silibus kita ni banyak sangat. Jadi yang capture dengan compare ni kita tak masukkan lah. Jadi nanti saya akan ajar untuk power. Maksudnya untuk CCP ni sebenarnya dia ada 3 function lah, iaitu capture, tu dia ada compare dengan PWM. Cuma yang saya akan ajar tentang PWM. Yang capture dan compare ni saya tak ajar dalam topik ni. Okay, bukan tak penting, cuma sebab silibus kita ni banyak sangat. Kalau nak
nak ajar semua, mungkin nak belajar embedded ni 1 tahun pun tak habis lah. Jadi kita pilih-pilih yang paling banyak lah. PWM ni sebab kita nak control speed semua sangat sesuai lah, sebab nak control speed dengan average power. Untuk capture dengan compare tu dia lebih kepada, kita tengok balik yang sebelum ni sekejap, kita balik. Ok, jadi untuk capture dengan compare tu kita guna yang kedua ni untuk generate analog voltage level dengan to generate analog waveform. Jadi untuk topik kita ni saya tak buat dua yang bawah ni lah. Saya akan ajar untuk control average power dengan untuk control motor speed control. Tapi yang ni saya pun ajar pun tak semualah, saya ajar untuk cara nak dapatkan dia punya duty cycle dan nak kira dia punya kelajuan speed tu. Okay, jadi ni contoh penggunaan PWM. Kalau tengok pada gambar ni, dia sambung kepada motor lah. Tapi untuk motor ni dia punya circuit ni dia bersambung dengan beberapa circuit lain. Contohnya ni motor, so dia adalah yang ni dia punya converter dia lah untuk convert motor punya semua lah, untuk kawal kita motor. Dan motor tu kita punya power biasanya besar lah, kita tak boleh ambil power daripada PIC, kita kena ambil power daripada luar. Contohnya 12 volt ni, jadi 12 volt ni kita kena supply seng lah, sebab untuk motor power dia tinggi lah. Cuma kita boleh kawal kelajuan motor ni dengan menggunakan PIC ni. Jadi kalau tengok pada contoh ni, dia pakai PIC 16F88. Jadi 16F88 ni dia punya kaki ping dia rasa berapa ping dalam, saya tak ingat tapi dia punya kaki ataupun dia punya ping ni sikit lah kalau kita compare dengan PIC yang kita gunakan 18F4580 tu. Tak silap saya dia ada 18 kaki. Tengok ni maksimum dia 18 kaki. Biasa kita boleh gunalah PIC ni untuk projek yang simple-simple. Tapi walaupun PIC ni kecil, dia ada banyak function lah boleh guna. Kita boleh gunakan PIC ni untuk contoh nak control LCD ni, dia control LCD. Kita boleh kontrol PWM kat sini. Kita juga boleh gunakan untuk sensor input output, dan dia juga ada fungsi macam interrupt, timer dan sebagainya. Maksudnya kalau awak nak buat projek yang simple-simple, boleh guna PIC yang lebih kecil lah supaya jimat duit awak. Kalau awak pakai PIC 4580 ni rasanya mahal jugalah, dalam RM40 macam tu. Kalau awak guna PIC yang ni dan 16F88 tu dalam RM20 separuh lah, harga beza sangat lah. Jadi kalau awak just guna untuk projek yang simple-simple, awak boleh pakai PIC yang kurang lah sikit. Kalau daripada yang 18F4580 tu, mungkin awak boleh guna yang 16F88. Okay, ini pun masih lagi. Okay, kalau tengok pada contoh ni, dia sambung motor. Untuk dia nak kontrol motor ni, dia sambung pada RB0. Jadi RB0 ni kalau ikutkan ping ni bukannya ping untuk PWM. Maksudnya dia kontrol motor ataupun kelajuan motor ni tak pakai PWM. Maksudnya untuk kita pernah buat lah dalam lab sebelum ni, kita kontrol motor juga untuk on off kan motor, kelajuan semua, tapi kita tak guna PWM. Jadi bila kita tak guna PWM ni, dia punya kelajuan dia tu tak accurate lah. Biasanya dia pakai button on off sajalah. Jadi kalau awak tengok pada slide, okay, saya tu dulu. Saya nak keluar pada slide, boleh tak?
Okey. So kalau tengok daripada slide 9, 8, 11, 12 sampai 15 ni, semua ni dia memang ada untuk kontrol kelajuan motor. Cuma dia tak sambung pada ping PWN. Kalau ping PWN sekejap saya buka tak lah Proteus dulu. Ni saya buat litar yang basic lah untuk PWN ni. Sebenarnya boleh pakai litar apa-apa sebab kat sini tak ada input output lah. Saya just sambung yang basic power semua. Kemudian saya gunakan kaki RC2. Jadi kaki RC2 ni memang untuk PWM kan, sebabnya kaki RC2 ni kalau tengok dia tulis RC2/CCP 1. So ni memang untuk kaki untuk PWM lah. Okay. Tapi kalau tengok pada slide slide 9 sampai 15 ni, contohnya pada ni dia sambung pada RB0. Jadi RB0 ni slide yang ke-9 ni kita akan tengok di mana kalau tengok pada sambungan ni dia sambung pada RB0 lah. Tapi kalau kira RB0 sebenarnya bukan untuk PWM. Okey, RB0 ni sebenarnya adalah untuk sambungan P line. Kalau kita kira kalau untuk sambung PWM ni kita kena sambung pada kaki mana tadi ya, kita tengok dulu. Kaki tu sebab kita punya Proteus lah. Senang sikit saya monitor kat sini. Jadi kaki untuk PWM kita satu adalah RB2 ni dia aksesori. Mana yang ada CCP ya? Saya small sikit. Okey, kita tengok ni RC2. RC2 ni dah ada function CCP1. Satu lagi RD4 iaitu ECCP1. Jadi dua ni je lah untuk kita sambung kaki untuk apa nama kita panggil ni, untuk PWM. Jadi RC1, RC2 iaitu CCP1, RD4 iaitu ECCP1. So yang sambungan ni dia sambung, maksudnya kita boleh sambung juga untuk motor control menggunakan ping line, tetapi dia punya speed tu kita tak boleh nak adjust secara lebih tepat lah ataupun secara lebih accurate. Jadi kalau tengok daripada slide nombor 9 ni sampai slide yang ke-15 ni, dia punya pengiraan apa ni, dia punya sambungan tu ataupun coding dia tu untuk tanpa menggunakan fungsi PWM mode. Jadi kalau tengok contoh slide yang nombor 10 ni, dia buat button on off lah. Maksudnya dia D0 ni on, lepas tu dia delay, lepas tu dia off. Maksudnya untuk dapat 25% ni dia just try and error. Dia masukkan dari segi delay ataupun timer tu, kemudian kita try generate, nampak tak bentuk gerah. Kalau tengok kat sini nampak lah bentuk gerah kan, dia punya persen untuk gerah yang ni 25%. Lepas tu dia pun off dalam 75%.
Lepas tu dia on 50% dia trial and error lah. Untuk yang sama juga dia nak dapatkan 50% output duty. Jadi kat sini dia pakai timer lah. Kalau tengok pada yang bahagian atas ni, dia pakai timer. Okey, kemudian pada slide yang 13 ni kita dapatlah untuk graf untuk apa nama ni, untuk 50% kalau untuk graf ni dia ada naik 5%, turun 5%, naik 5%, maksudnya dia trial error dia dapatlah untuk graf ni. Okey, sama jugalah yang 14 ni dia dapatkan 75% dia trial. Yang dia pun pakai timer. Mungkin untuk perkiraan ni dia agaklah maksudnya satu delay ni mungkin 25%, jadi nak dapatkan 25% dia buatlah 3 delay mungkin lah cara trial and error tu macam tu lah. Kalau dapat okey, kalau tak dapat kena adjust lagi sampai kita dapat balik yang ke seperti yang kita nak lah, dia dapat lah dia buat recording, kemudian dia buat untuk apa nama ni, graf tu dia dapat 75%. Kalau kita tengok pada bentuk graf ni tak apa nampak kan. Okay, kita punya graf turun dan seterusnya lah. Okay. So kita abaikanlah yang 9 sampai 15 tu, yang tu kita nak kena trial and error. Jadi kita terus kepada fungsi PWM. Jadi untuk PWM ni awak kena apa nama ni, kita kena ada kita tengok yang PWM ni kita menggunakan CCP modul, iaitu capture, compare, pass, width, modulation. Jadi PIC 18F ni ada sehingga 5 CCP, tetapi PIC 18F 4580 tu kita ada satu CCP dan satu ECCP. Maksudnya kita ada dua lah fungsi untuk PWM. Jadi kegunaan untuk PWM kita ada 3 fungsi: capture, compare dengan pass, width, modulation. Jadi kalau capture kita guna timer 1 atau timer 3. Kalau compare kita guna timer 1 atau timer 3. PWM kita guna timer 2. Jadi untuk hari ini saya akan ajar untuk PWM sajalah. Yang capture dengan compare tu saya tak cover. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, jadi untuk PWM ataupun untuk kita nak buat fungsi PWM ni, kita kena melibatkan beberapa register lah. Tengok dalam kotak ni kita kena setting yang pertama sekali CCP 1 con. Okay, CCP 1 con. Okay, yang kedua kita kena setting CCP 1L. Dan yang ketiga kita kena setting PR3. Yang benda-benda lain ada juga macam timer semua tu, cuma yang betul-betul penting ataupun saya akan sentuh dalam melibatkan datasheet dan juga beberapa pengiraan. Kita kena tengok 3 benda yang utama ni lah. Jadi CCP 1 con ni dia dalam 8 bit. 8 bit control. Jadi 8 bit control ni kita kalau kita bahagi kepada CCPR1L dengan CCPR1 hash ni, kita just pakai 8 bit saja. Kalau 8 bit ni maksimum value dia daripada minimum dia berapa? Minimum biasa 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, maksimum dia 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi nilai dia dalam desilima bersamaan dengan 255. Maksimum value dia adalah 255 lah. Jadi untuk CCPR1L dan juga CCPR at hash, hash ni maksudnya ni mungkin 1, 2, 0 dan sebagainya lah. Jadi kalau ikutkan kita gunakan 16 bit untuk compare, yang ni saya tak sentuh lah.
Okey, kemudian kita guna 16 bit untuk capture, tapi untuk PWM kita pakai 8 bit saja. Jadi yang ni saya tak ajar lah, yang saya tak ajar, jadi saya akan ajar yang ni, yang 8 bit PWM. Jadi 8 bit PWM ni maksimum value dia macam saya nyatakan tadi adalah 255 lah, sebab kita pakai 8 bit dekat sini ya. Jadi 8 bit ni maksimum dia 1 iaitu 255. Okey, ni yang kita perlu setting untuk CCP satu coin. Jadi untuk setting CCP satu coin ni kita kena tengok pada datasheet lah. Kalau ada datasheet itu untuk yang mula-mula sekali CCP satu coin, kalau tengok pada bit 6 hingga bit 7 ni kita tak perlu setting. Yang ni bahagian ni dash ni kita masuk nilai kosong sajalah. Okey, kemudian untuk yang kedua ni, yang ni melibatkan pengiraan, yang ni bit 5 dengan bit 7. Dia melibatkan pengiraan ni, saya cerita kemudian lah, cuma yang saya nak beritahu mula ni, bit 5 dengan bit 6 ni kita untuk fungsi PWM. Okey, untuk fungsi PWM kita tak gunalah untuk capture mode dengan problem ni, kita tak guna. Jadi untuk yang PWM ni, kalau kita nak setting, kita kena buat pengiraan terlebih dahulu. So mula-mula sekali saya akan terang untuk yang ni lah, yang bit apa ni, bit 3 hingga bit 0. Jadi kita tengok next slide. Okey, jadi kalau tengok pada slide ini, kita contohnya kat sini kita dah setting lah, separuhkan kita dah setting. Mula-mula ni 000, yang ni sebab dia melibatkan pengiraan, saya tak buat lagi. So kat sini untuk yang 4 bit terakhir tu bit 3 hingga bit 0. Jadi yang ni kena refer pada yang ni. Jadi saya tak apa nampak ni, saya nak kita zoom lah senang. Okey, ni turun ke bawah sikit, kemudian kita tengok yang bahagian ni. Jadi kalau tengok bit 3 sampai bit 0 ni, yang bahagian atas ni kita tak pakai. Bahagian atas ni kita tak pakai sebab dia guna untuk capture dengan compare. Jadi kita gunakan yang paling bawah sekali itu PWM mode. PWM mode ni kita kena isi 11 Jadi 11 ni nilai tu dia adalah don't care condition. Jadi awak boleh pilih katakan 11 jadi awak boleh masuklah sama ada 1100 1101 1110 ataupun 1111. Empat nilai ni mana-mana saja awak pilih. Sebab bahagian untuk bahagian X ni tak kisahlah berapa. Kalau tengok pada contoh dia masukkan 00. Jadi kita follow pada contoh yang dia bagilah, sebab senang sikit untuk kita faham. Kalau kita tengok contoh dah sedia ada. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, inilah macam mana dia setting untuk PWM. Jadi kat sini satu add. Okey, ini adalah kaki yang terlibat untuk PWM. Yang saya dah bagi tahu tadi, kaki pula RC2, dia ada fungsi CP1. Kemudian kita guna pada kaki 27, dia ada fungsi ECCP1 ataupun RG4 lah. Okey, kemudian kita tengok pada slide yang kedua. Jadi PWM ni biasanya kita gunakan untuk motor control speed. Jadi cara kita nak kontrol motor speed ni dengan cara kita kontrol dia punya period of pass. Jadi kalau tengok period of pass ni ataupun berdasarkan dia punya duty cycle. Jadi duty cycle tu dia boleh jadi sama ada 1%, paling minimum maksimum dia sampai 100%. Jadi untuk duty cycle ni kita tengok yang pada on ni, yang pada nilai 1 ni. Jadi keseluruhan putaran lengkap ni, period of ni kita panggil dia sebagai period of cycle. Okey, kita tengok yang seterusnya untuk pengiraan.
Jadi untuk pengiraan ni kita akan buat period of PWM ataupun frekuensi of PWM ni dia menggunakan timer 2 dan juga PR2 register untuk dia kontrol masa ataupun kita nak kontrol dia frekuensi of PWM dalam frekuensi osilator. Jadi rumus dia kalau kita tengok pada datasheet, kita rumus yang saya copy daripada datasheet lah. Tak apa nampak lah. Sekejap saya balik. Sikit sangat. Saya back balik. Ini dia punya rumus PWM period sama dengan PR2 tambah 1 darab 4 darab dengan masa osilator darab dengan TMR2 ataupun timer 2 prescaler value. Jadi kalau tulis dalam bentuk macam ni pun boleh juga lah. Sama je sebenarnya, cuma lain-lain ya. Seterusnya untuk yang ni kita adjust PR2 ni duduk kat depan ni. Sebab kita nak cari kat sini adalah PR2. So, PR2 ni pun kita adjust, kita tukarlah semua daripada frekuensi daripada masa tukar kepada frekuensi. Jadi last sekali kita dapat rumus dia PR2 sama dengan frekuensi osilator bahagi dengan frekuensi darab 4 darab dengan N. N ni adalah prescaler lah. Jadi prescaler untuk timer 2. Prescaler ni ada 3 value sama 1, 4 ataupun 16. Lebih kurang semua ni semua dah tolakkan dengan 1. Jadi dalam banyak-banyak rumus yang awak kena hafal, saya rasa tak ada sangat rumus yang kena hafal. Jadi yang ni wajib hafal lah rumus ni. Jadi rumus ni kalau awak tak ingat, awak tak pernah jawab lah dalam PSL nanti. PR2 tak boleh. Kita kena kira PR2 supaya kita tahu nak buat setting pada coding tersebut nantilah. Jadi kalau kita tengok kat sini yang kita nak kira kan PR2 ni kita nak kira. So yang kita nak kira ni sebenarnya yang kita nak dapat yang garis-garis ya. So yang ni kita tak tahu ni lah, kita tak tahu lagi yang ni yang kita nak kira. So yang kita nak kira tu lah yang PR2 tadi. Jadi rumus ni awak wajib hafal lah. Jadi nilai dari PR2 ni maksimum dia adalah 255. Dia adalah 8 bit. Jadi kalau tiba-tiba awak kira tu dia nilai dia lebih daripada 255, maksudnya salah lah. Awak kena kira balik ataupun sebenarnya dia menyebabkan dia jadi tak sama nilai. Kata kira lebih nilai 255. So jadi sebab kalau awak prescaler lah, katakan awak masuk prescaler tu, awak kira tu nilai dia dalam 300 ke contohnya. Maksudnya nilai dia dalam 255, dia tak terima lah nilai tu. Kita tengok example yang pertama. Sebab kita nak kira PR2 tu. So kita tengok pada soalan ni, nampak sikit. Saya masukkan dalam buku nanti. Nanti kita kumpulkan semua senang sikit. So kalau tengok pada soalan ni, dia kata cari nilai PR2 di mana nilai prescaler dia tak bagi. Kalau soalan tu nilai prescaler dia bagi, awak terapkan error lah. Sebab nilai prescaler itu nilai sama ada 1, sama ada 4 ataupun sama ada 16. Dia awak kena kira kalau nilai dia tu lebih, maksudnya awak punya prescaler dia tu tak tepat lah.
So um, tadi ya. Kat muka sebut tak jadi ya. Ataupun kita tulis dalam ni lah, senang sikit. So macam yang kita ketahui tadi lah, rumus untuk saya ambil dulu. Saya nak contoh pakai pen. Saya tak tahu apa dia pakai yang ni. Saya guna tu tak boleh nak install kat sini. Kita try dulu lah. Ini besar sangat size tu. Sebab pakai browser, kita kecilkan sikit. Okay, kita tahu nilai dia adalah, saya senang saya buat dalam Microsoft lah. Senang nak zoom ke apa ke. Bila kita tahu, kita copy rumus yang dalam nota kita. Ini rumus kita lah. Copy. Okay, ni kita punya rumus besarkan sikit. So kalau ikutkan soalan, saya letak soalan kat sini supaya senang saya nak rujuk. Masuk dalam ni. Kita kerok bahagian ni, kita nak guna je. So ada solution, cara solution yang tu yang kita nak kira lah. Soalan di atas kali letak ni, saya tulis di pintu. Kita tengok soalan yang ini. Kita tengok soalan A, di mana kita akan guna rumus PR2 yang ni. Saya cut dulu. So kita punya apa nama ni, frekuensi osilator. Frekuensi osilator ni dia dah bagi kat sini. Fiscal osilator sama dengan 20 MHz. Saya tak tulis. Kemudian kita kena bagi dengan frekuensi PWM. Frekuensi PWM kita berapa? Yang ni lah. Dia dah bagi ni 1.22 kHz. Okey, kemudian kita kena darabkan dengan 4. Darab kita tuliskan darabkan dengan 4. Lepas tu kita kena darabkan N. Okey, N tu kena try N error lah. Sebab kita ada per scalar sama ada 1, 4, 6. Kita try darabkan dengan 1. Kemudian semua sekali ni kita tolak dengan 1, dapat nilai, kita tolakkan dengan 1. So bila kita kira yang ni, kita akan dapat dalam tapi mereka tak ada dalam ni programmer. Tak okey nak guna. Taklah saya guna kalkulator dekat telefon saya. So saya kira 20 MHz. Kalau nak saya nampak dalam bentuk matematik ni, boleh tulis cara macam ni lah. Boleh tulis. Kita buat taktiknya. So sebenarnya PR2 sama dengan 20 MHz bahagikan dengan 1.22 kilo darabkan dengan 4. Darab 4 darab 1. Sekali ni tolakkan dengan macam ni pun boleh juga lah. Ini nampak macam matematik sikit. Okay, so kalau yang ni yang darabkan dengan 1 ni, darabkan saya dapat 40
sorry. 4,097. 4,097 lepas ada point. Point itu dalam lebih kurang 36. So untuk PR2 ni kita ambil sampai sebelum point. Maksudnya selepas point kat belakang ni kita tak ambil. So nilai yang kita ambil adalah 4097. So 4097 ni kita tak berguna lah. Sebab apa kita tak berguna? Kita kena tahu nilai PR2 maksimum nilai dia adalah 255. So kalau lebih daripada 255, yang ini kita tak terima nilai ni. So kalau yang pertama ni kita dapat 4097 yang ni tidak diterima lah. Diterima. So kita kira lagi. Kita kira N kita adalah 4 pula. Jadi kalau N kita 4, bila saya kira tu saya dapat 1023. Yang ni pun sama juga, kita tak terima juga. Okey, kita biasa lagi. Ya, ni kita darab 4 Ini kita ubah lah. Kita darabkan dengan 1. Besar lagi berskala. Kita guna yang 16 pula. So yang kita darabkan dengan 16. Okey, jadi yang darabkan dengan 16 nanti saya dapat 255. Ini 255. Maksimum. Jadi yang ni kita terima lah nilai untuk PR2. Okey, jadi kita kena ingatlah nilai PR2 kita. Tak boleh lagi kita boleh tahu nilai PR2 besar. PR2 tidak boleh lebih daripada 255. So kalau ikut yang kita kira tadi, mula-mula sekali kita gunakan prescaler N sama dengan 1. Kalau masa kita guna N sama dengan 1, kita dapat PR2 kita 4097. Ini tak terima. Lepas tu kita kira yang prescaler 4, kita dapat PR2 kita 1023. Tak boleh juga. Dan last kali kita gunakan prescaler 16. Kita dapat PR2 kita 255. Yang tak lebih daripada 255 dia maksimum lah. Jadi yang ni dia terima. Okey, jadi yang untuk soalan yang seterusnya kita try lah. Yang 488 lagi 488 kHz ataupun 78.125 kHz. Okey lah. Tengok lah. Jadi untuk prescaler ni kalau dia tak bagi, yang ni awak kena bagi nilai lah bila dia tak bagi. Kalau tak diberi. Kalau tak bagi, awak kena try 1, 4 ataupun 16. Untuk penilaian itu. Jadi kalau kita tengok dalam nota ni ada banyak contoh sebenarnya untuk kira. Ini contoh yang pengiraan. Tadi kita kira yang berapa tadi? Kita kira tu nilai 1.22 kHz sekarang. Yang ni lah jawapan dia ni dah ada bagi kat sini ya. Yang kita kira tadi. Contoh yang mula-mula saya buat tadi dapat nilai 4097. Lepas tu 1023. Lepas tu 255. Sekali kita terima yang nilai 255 ni. Jadi ni dah ada.
Tengok lagi soalan example 1. Sebenarnya ada banyak example kat sini, tapi saya tak nak stick semua example lah. Sebab nakkan masa, sebab saya takut saya tunjuk semua example tu nanti tak sempat untuk 2 jam lah. Saya rasa kalau hari ni mungkin lebih lah kalau tak sempat tengok sikit-sikit lah dan awak buat nota ringkas. So untuk example 1 ni sebenarnya saya dah kira, tapi saya share kalau gantilah nilai awak gunakan rumus yang saya bagi tadi lah, iaitu rumus ni PR2 sama dengan frekuensi osilator bahagikan dengan frekuensi PWM darab dengan 4 darabkan dengan N, semua sekali tolakkan dengan 1. Jadi kalau yang ni awak akan dapat lah PR2. Kalau katakan nilai frekuensi dia bagi tu frekuensi PWM 10 kHz, nanti dia akan dapat nilai 249. Kalau 249 sebab dia guna perskala 1, 249 tak lebih 255. Kemudian yang kedua ni dia pakai 25 kHz, dapat 99 pun kita boleh terima. Sebenarnya ini sebagai latihan untuk awak kat rumah ni. Kita boleh cuba buat dan dapat ketaan, awak kena mahirkan untuk pengiraan. Jadi contoh yang kedua, example 2, kita gunakan kristal osilator 20 MHz, perskala 1, kemudian frekuensi PWM kita 25 kHz. Jadi ini pun saya dah kira. Kalau kita gunakan yang ni 20 M atau 20 mega bahagikan dulu dengan 25K darab 4 darab 1, semua sekali darab 1 dapat 199. Jadi perskala ni 1 ni kita terima lah sebab dapat 199, tak lebih daripada 255. Yang label kat sini awak abaikan lah di I ke, sebab satu lagi dia di I. Sebenarnya saya ambil nota yang dah di-update ni untuk kelas Cik Fikri lah, dia ajar di I dengan di I. So kalau di I dah di I dia bagi contoh yang ni lah, maknanya sama je lah contoh mana-mana. Sebab nak ajar semua mungkin tak sempat, yang kita pilih-pilih lah. Kelas tu ajar yang lain, satu lagi ajar lain. Saya nanti yang bincang discuss buat sama-sama lah. So, untuk kelas awak saya akan mohon contoh 3 ni yang di punya lah. Sebenarnya tak kisah mana-mana, saya nak ambil ni lah. So untuk pengiraan example 3 ni dia dah bagilah kristal osilator kita 20 MHz, skala 4, frekuensi PWM 10 kHz. Jadi untuk pengiraan tu ini saya tunjuk dulu lah, cepat sikit. Yang ni saya guna skala 4 sebab dia dah bagi kat sini skala 4. Kalau dia tak bagi, kita kena try and error lah. Kalau dia bagi, terus guna je. Kemudian dah guna rumus semua dapat 124. Jadi 124 kita terimalah nilai dia. Okey, boleh. Itu okey. Kemudian saya alihkan ni. Kemudian nilai 124 ni sebenarnya nilai dalam desimal. Kalau kita nak setting dalam program ni, kita kena buat sebenarnya tak kisahlah kita nak buat dalam bentuk desimal, dalam bentuk binary ataupun dalam bentuk hexa. Tapi kalau nak buat dalam bentuk binary, awak tukarlah 124 ni akan jadi 0B01111110. Ya, itu bergantung kepada kita nak guna lah. Tapi kalau nak nampak boleh guna binary, atau kalau malas nak convert awak just guna desimal lah 124. Dulu nanti awak dulu buat pengiraan atau compare dengan jawapannya. Kalau tak nak auto terima jawapan, nanti awak kena kira tak tahu nak kira mana. Seterusnya untuk kita nak setting PWM, sebab tadi kita ada setting, kita dah kira. Lepas kira tu macam mana kita nak setting benda tu.
Jadi untuk setting cycle PWM, pertama sekali kita kena tengok relative high for entire period. Kena tengok semua masa dia lah. Kita kena tengok yang high punya. Kemudian kita kena set dia punya duty. Kalau CCP ni dia gunakan 10 bit register. Jadi kalau 10 bit register ni dia akan pakai DC1 B9 hingga DC1 B2 ni. Kita nak pakai 8 bit untuk CCPR 1L. Yang ni nilai ni sebenarnya kita nak set ikut yang ni lah. Yang ni DC1B dengan DC1B0. B0 dengan B1 tu yang mana tadi lah. Banyak sangat mana yang ni. Yang ni kita nak setting yang ni. Jadi kita nak setting yang dua nilai ni yang kita kira tadi lah. Lepas kita kira, lepas tu kita nak setting. So tadi masa kita kira tu kita dapatkan nilai 8 bit. 8 bit tu kalau awak tulis dalam panel ni lah. Okey, 8 bit tu kita baca nilai 8 bit. Sebenarnya kita juga akan baca nilai untuk titik perpulahan. Jadi titik perpulahan menentukan berapa kita nak setting untuk DC1B1 dengan DC1B0. So macam mana? Okey, kita tengok kat sini. Okey, kalau kita kira-kira tadi ada desimal tadi, kita dapat ada titik perpulahan. Okey, kalau tak ada titik perpulahan tu maksudnya titik kosong lah. Jadi kita akan setting 0, 0. Tapi kalau kita kira 0.25, contohnya macam yang kita kira sebelum ni, mana yang dapat titik perpulahan, saya tak ambil tadi. Okay, contohnya macam yang ni. Yang ni titik perpulahan kan. Yang ni titik 35. Titik 35, kalau baca dekat sini 35 tak ada kan. Yang paling dekat yang mana? 25 ke 5. Kalau dekat dengan 25 kita akan ambil 01 lah. Kalau dekat dengan 0.5 kita ambil 10. Okey, jadi tengok pada yang ni pengiraan untuk example yang kedua. Seperti saya beritahu tadi lah, saya pilih lah antara example 2 dengan example 3 tu saya akan terang kepada awak example 3. Yang example 2 tu boleh tengok lah. Sebab nak jumpa dua nanti takut tak sempat dengan masa. So kita tengok untuk example 3. Kalau example 3 ni, kalau kelas DEP2A dia orang belajar yang ni lah figure. Jadi pada example 3 ni, yang ni kita belum dapat lagi yang garis-garis ya. So kalau ikut yang kita kira tadi, mana kita kira example 3 Sekejap, mana yang kita kira tengok balik banyak sangat example. Jadi lupa dari mana satu. Ini example 1, dan example 2, dan example 3. So example 3 ni kita dah kira lah. Katakan saya ambil balik lah. Saya nak saling tu tak ambil masa. Saya ambil example 3 ni. Saya akan terangkan topik yang ni lah. So ini saya buang. Tak buang. Saya So ini adalah example 3. Jadi example 3 ni prescaler 4, stock selector 20, frekuensi PWM 10. Jadi kita masuklah dalam rumus ni. Kita dapat 1, 2, 4. Jadi 1, 2, 4 ni sebenarnya dia tak ada titik perpulahan lah. Kan? Kita kira. Sekejap saya ambil kalkulator. Kita ada tak?
Sebab kalkulator yang ada dalam ni dia bukan saintifik. Saya malah nak kira yang mega atau perpuluhan kan. Tak apalah, kalau Salah kat kat sini sini dia dapat 124. Kita tengok dalam nota Nota ni. ni. Mana tadi? Untuk PR2 ini Sampai sampai 3 tu. Sampai 3 ni kan? Saya tak ingat ada soalan mana. Banyak sangat soalan kan. Tak apalah, kita tengok contoh yang ni lah, senang. Contoh yang dah ada. So, dia gunakan soalan. soalan lain. Tadi kalau tengok dapat 124 pakai yang ni yang lain. banyak sangat Soalan yang tukar susah. Tekanlah soalan dia yang ni cukup. dululah, senang. Tulis soalan kita. Dan saya abaikan dulu. Okey, kat sini dia dah bagi nilai 20 mega per scalar by frekuensi PWM 10 kHz. Nanti dia betul lah tadi yang dia kira dapat 124 kan, mana yang dia dapat tadi. Tak, kita kira balik lah. Kita guna rumus ni. Kita kira balik lah. Yang dia buat tadi. Okey. Sini dulu. Frekuensi osilator 20 kan, 20 MHz terbahagi dengan 10 kilo darabkan dengan 4 darabkan dengan scalar dia bagi dalam 2 scalar 4 scalar 4 ini satu kira yang ni tolakkan dengan 1 tolakkan dengan 1 tadi dapat 124 kan, 124 dapat nilai PR2 124. Okey, kemudian dalam soalan ni kata dia nak 50% duty cycle. Jadi tu kita kira sisi PR1L lah. Tadi kita kira PR2. Jadi untuk sisi PR1L kita kena kira persen tu, berapa persen kita kena darabkan dengan PR2 yang kita dapat tadi. Dia nak 50% kan. So kita dapat 50%, 50% tu kita bahagi 2 lah, maksudnya separuh lah. 50% saya pilih ni 50% kita darabkan dengan 124. So kita akan dapat 124 ni bahagi 2 lah, maksudnya kita dapat 60 apa? 60 sorry, saya nak tekan kalkulator. Serempak 50% saya bahagi 2 lah, senang kan, dapat 62. So kita dapat 62. Jadi nilai PR2 kita 124
nilai CCPRL kita dapat 62. 62 ni dia ada, kalau kita buat point dia point kosong lah kan. Kalau dia point kosong, maksudnya point kosong kita pakai yang ni, kita pakai DC1B dengan DC1 B1 dengan B0 kita, nilai kita kosong kan, point kosong. Jadi kita akan buat kosong lah. Yang ni jadi dia punya nilai untuk DC, nama panjang sangat, DC1 waktu DC1 B1 dengan kita copy ni, DC1 B0 kita kosong lah punya binary tu. Tapi katakan saya bukan dapat nilai ni, katakan kita kira ni kita dapat something like 62.25 lah contohnya. kita tak dapat Kita dapat yang ni lah kan. Tapi Katakan kita dapat 62.25. Jadi kalau 62.25 kita tengok dulu, maksudnya 01. ini kita akan dapat 01 lah. Kalau Contoh lain katakan lah. Jadi saya katakan 25, 75. Kalau 75 kita dapat yang ni lah, 1. Yang ni 1. So contoh sajalah yang ni. Bukan kiraan sebenar. Bukan awak confuse ya. Kalau saya tak boleh ni, awak pakai confuse macam tu lah. Ini contoh, tapi yang kita dapat yang ni lah 62. Jadi 62 tu maksudnya 62.0 lah. Jadi kita akan setting dia 00. Setting 00 tu yang kita kira tadi yang tak habis tu, yang kita setting dekat data sheet atas lagi ya. Yang kita nak masukkan, yang kita kira tu, kita nak masukkan yang ni. Jadi tadi kita masuk 00 lah kat sini, 00. Sebab kita dah kira dia dapat 62.0. Jadi titik perpulahan tu mewakili 00. Boleh ya? Yalah dalam nota. Okey. Setakat ni boleh lah untuk contoh. Contoh 3 ni okey ya. Di mana kita dapat untuk nilai tadi. Jadi untuk setting kita punya CCP1 count tu, dia akan jadi macam ni lah, 0B kita akan dapat yang ni lah, 0B 00 00 11 00. Okey ya. Jadi yang dah disimplifikan lah. Kalau nak tengok contoh yang lain, contohnya boleh tengok contoh yang dua ni. Sebab contoh yang kedua ni dia kira untuk CCP1L tu dia dapat 149.25 kan. Kalau 0.25 01 lah. Contoh lain kalau sebenarnya lebih kurang je. Saya jawab faham dia ni, sebab dia dapat sikit nilai dia ni, dia kira dapat 01. Okey ya. Teruskan lagi. Artinya ada beberapa contoh lain. Dia kata rasa lebih kurang dia. Kalau faham contoh tadi, rasanya tak perlu dah saya tunjuk yang seterusnya tu rasanya dia faham lah. Saya pun ada juga nota yang saya dah simplifikan kan. Tapi sebenarnya benda sama yang saya jawab tadi lah.
Nanti awak boleh tengok sama-sama. Saya tengok tentang Cik Hafiz Fikri lah. So yang kita kira tadi lah yang ni untuk kita dapatkan mula tu kita kira untuk dapatkan PR2. Tadi kita Untuk PR2. So masa kita kira untuk PR2 tu, kita guna rumus yang panjang tu lah yang saya minta wafal tu. yang ada potensi Semua. Ini yang kita dah kira, kita dapatlah 1, 2, 4. Kemudian scalar tu dia bagi 4. So lagi soalan lain. Sebenarnya sama juga untuk awak faham lah, sebab saya punya nota tadi kurang teratur kan. So ini dah kira. Kemudian ada tunjuk lah kat sini macam mana nak gunakan data sheet. Kena refer dekat data sheet tu supaya awak lagi faham lah sebenarnya kira-kira tu nak buat apa kan. Jadi kita kena nampak setting. Jadi kita dah kira untuk PR2. Kemudian yang ini Cik Fikri tunjukkan data sheet lah. Kita kena tengok kalau kita nak kira untuk CCP CCPR1L. Jadi CCPR1L tu kita gunakan yang data sheet untuk CCP1 juga. Cuma persen kita dah harap lah berapa persen dia. Yang ni untuk CCPR1L. Cepatkan sikit lah sebab saya dah tunjuk sebenarnya. Cuma saya tunjuk mungkin nak nampakkan awak lagi detail sebabnya awak dah kita tak pakai data sheet kan, kita kira. Tapi kalau kita pakai data sheet, cara nak faham dia macam ni. Saya cepatkan sebab benda ulangan je sebenarnya. Kini nak kira untuk 50%. Jadi untuk dia kira 50% duty cycle tu darab je lah. Dia PR2. Dapatkan dia CCP1L tu PR2 darabkan dengan 50%. Jadi dia dapat lah macam kita kira tadi, iaitu 62. So 62 ni sebenarnya poin kosong lah. Kalau ada poin kan, tapi kita tak kira poin, tapi kita kena letak lah kita nak tahu nilai untuk nak setting CCP1 con tu. Kita letak dia poin kosong. Jadi kita pun refer lah table yang ni ya, DC1B1 dengan DC1B0 ni. Jadi kita akan ambil yang kosong-kosong. Okey, nanti kita dapatlah nilai untuk ni. Cepatkan sikit. Kosong. Lagi tak dapat. Saya cukup saya ikaskan sebabnya sebenarnya saya dah ajar lah, cuma saya nak nampak bagi clear. Okey, jadi ni tadi nota tu dia kata rujuk WhatsApp ni sebenarnya WhatsApp kelas Cik Fikri lah. Nanti saya akan share juga pada awak. Saya akan letak program dengan Seket ada seket pun seket biasa je. Yang penting kau tengok boleh guna mana-mana seket. Janji awak punya
Osiloskop ni sebab kita nak tengok dia punya gerah kan, sebab kita nak tengok dia punya duty cycle, kena sambung pada kaki CCP1 lah, sebab kita buat pengiraan tu untuk CCP1. Dan dalam nota ni saya dah letak sebenarnya coding dekat tepi ni. Ini example untuk example apa? Example 2 tadi saya tak buat pengiraan, jauh kita tengoklah contoh dalamnya. Saya buat. Jadi yang dia kata rujuk WhatsApp ni awak rujuk nanti awak saya letak dalam Classroom lah. Katakanlah saya guna skirt saja, awak guna skirt mana-mana, ada LED semua tu, kita tak gunalah function tu. Jadi kat sini saya akan guna function, saya akan letak CCP1 ni saya sambung pada osiloskop. Jadi coding dia tu awak boleh buat lah dalam Relax. Okey, cara nak buat coding saya tak cerita lagi. Okey, kena tengok by nota lah, senang untuk saya explain pada awak. So kalau tengok dalam nota ni, dia ajarlah macam mana nak buat coding dekat slide yang ke 32. Jadi untuk sorry saya setting lah sambil tu. Okay, mula-mula kita buat satu folder coding kita. Next 18 PIC 18 F45 80. Okay, next compiler, letaklah nama apa letak nama contoh lah, senang. Contoh PWM. Kita guna example 3 kan, letaklah contoh 3. Yang sebelum ni saya delete lah, takut dia confuse. So yang kita punya kita letak apa tadi, example 3 lah. Okay, kita buang semua dulu lah, senang sikit buang semua. Lepas tu kita tengok by nota ni lah, senang nota saya letak tepi. Mana nak letak tepi? Okay, mula-mula sekali saya setting bahagian atas sama delay semua tu standard lah. Itu saya terus masuk lah dalam Relax ni, basicnya lah, yang awak hafal lah coding ni semua ni awak kena hafal lah. Kemudian kita ada function delay, yang basicnya kita punya void main lah, void main dalam void. Okay, kemudian dalam ni so coding kita akan buat kat sini lah. Okay, mula-mula sekali kita kena setting sekejap, saya letak sebelah yang dikecilkan ini. Okay, setting yang mula-mula sekali kita kena letak kat sini CCP1 con. Okay, kita pilih dulu. Jadi setting ni wajib ada lah, sebab kita nak setting untuk PWM. Jadi kita buat CCP1 con sama dengan kosong. Sebab kita buat sama dengan kosong ni, kita nak clearkan dulu register untuk CCP1. Register tu kita kena clear dulu lah. Okey, kemudian kita nak setting PR2. Jadi PR2 kita
kita tengok yang example 3 kita lah. Example 3 kita tadi kita punya PR2 kita 124. Kan awak boleh tulis lah dalam bentuk desimal ke ataupun dalam bentuk binary ke. Kalau nak tulis dalam bentuk desimal, just tulis je lah 124. Saya tulis 124 lah dalam nota pun dia tulis dalam bentuk desimal juga 124. Okey, lepas tu kita kena setting CCP R 1L. Okey, CCP R 1L kita buat 50%. Kita dapat mana tadi? Kita dapat 60 lah dalam bacaan yang duduk ni. 62 sorry, 62. Kita dapat 62 untuk CCP R 1L. Sebab CCP R 1L ni kita buat berapa persen kita punya duty cycle lah. Berapa persen duty cycle kita darabkan dengan PR2. Kita dapatlah tadi 62. So dalam coding kita 62. Apa lagi yang dia setting ya? Okey, dia setting C2 ni dia nak buat ping untuk PWM output. Maksudnya kita nak sambung output kita lah. So untuk output ni dalam circuit ni saya dah sampai pada RC2. Tak saya sambung pada RC2. Kalau nak sambung pada RC1 pun boleh, RC3 pun boleh, RC4 dan sebagainya lah. Mana-mana lah. So dalam coding ni saya nak buat untuk apa tadi kita guna? Kita guna RC2 kan dekat circuit kita kan. So kalau dalam ni dia pakai C2 juga sama lah dia pakai C2. Okey, cara dia kalau tengok dalam coding ni lebih panjang kan. Trace C bit state trace C sambung kosong tu yang ni ikut compiler lah, sebab kita pakai compiler XC8 yang paling best. Kita just tulis yang belakang ni je. Yang bahagian depan ni kita tak buat. Kalau nak buat lagi bagus, tak ada masalah. Kalau buat lagi awak faham lah. Kalau kita belajar secara teori ni, kita buat lah memang sebab kita kena compiler XC8 tu dah advance. So kat sini awak terus direct tu lah boleh TRIS. Kita nak pakai C2. Kita nak jadikan C2 kita output untuk PWM. Okey, kemudian kita kena juga setting timer 0 timer 2 timer 0 timer 2. Kita kena pakai timer 2 untuk PWM. So timer 2 kita T2 con sama dengan kat sini. Kalau tengok kan dia tulis 01 sebabnya dia nak pakai prescaler kita 4. Okey, sebenarnya yang ni kalau awak nak setting ni, awak kena tengok pada datasheet lah. Yang saya nak catat, saya tulis lah. So kat sini dia tulis dalam hexadecimal kan. Kalau nak tulis binary pun boleh juga. Kalau nak tulis binary, awak tulis 0B. Kalau 01 ni kalau dalam binary 000001. Sama je sebenarnya yang 0 pun boleh. Kita kira kita dapat ni ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 cukup ah. Buat binary ni kalau ada kita tak ingat kan atau kita kurang bit itu. Takutnya itu je lah. Okey, yang time 0. Lepas tu kita buat ini CCP1 con ni kita nak onkan
dia punya timer, apa bukan timer, kita nak onkan CCTV satu kita, CCTV on. Yang ni dia dah kira lah. Tiga C ni sebenarnya yang kita kira yang ni. CCTV satu on. Tak ada kat sini ya. Dah ada pada slide yang kita nak dapatkan. Dah. Saya buka sekejap saya ingatkan pada awak balik lah ni. Kalau tak awak pun confuse. Ya akhirnya ni. Kita dah dapat tadi kan nilai CCP satu kon tadi. Kita dapat depan ni kosong kan. So nilai dia kosong. Kita masukkan nilai tu. Dan dash tu kosong lah yang kita kira kan. Kosong. Apa lagi? Nanti balik nota. Lagi. Okey, tapi untuk CCP apa? Satu kod kalau tak buat tak apa sebab ada dalam terabak dah. Kalau kita run di error kita buang lah yang ni. Kita kena clearkan timer 2. Jadi untuk clearkan timer 2 yang ni dia buat TNR 2 sama dengan kosong. Lepas tu dia nak on-kan timer 2. Ni tak payah buat apa. P2 convert ni kita tak buat. TNR 2 on sama dengan satu tu maksudnya on lah. Okey, lepas tu baru kita buat Y tu dia punya coding dia lah untuk dia ulang tadi kita just setting baru. So Y ni kita akan buat kita kena clearkan dia punya timer 2 flag. Dia punya PIR 1 bits TMR 2 1 F ni kita direct terus. Jadi dia lah TMR 2 bukan 1 F lah, IF sama dengan kosong. Lepas tu kita buat dalam lagi Y. Yang ni untuk apa ni? Untuk dia habiskan dia punya PWN, untuk dia stokkan PWN lah. Dalam kolom TNR 2 F sama dengan kosong. Okey. Apa lagi? Sama je lah. Kita terang. Kalau ada error kita betulkan balik lah. Kita besarkan dulu. Kita lebihkan yang ni. Yang tengah mana? Ini. Yang kita lebih. Buang dulu. Dia kena ada pasangan dia buka dengan tutup ni. Okey, rasanya tak ada masalah dah kot. Kita try error. Okey, tak ada masalah. Error kita tak ada. So yang ni saya follow pada slide yang ke-38 lah. Cuma saya ringkaskan sebab kita kena compile kita malah lagi senang sikit. Okey, kemudian dekat yang ni kita masukkan kat mana tadi ada stop. Kat mana? Gila. Oh yang ni kita tiga. Kalau tak jadi kita balik lah. Kemudian kita punya frekuensi kita tu 20 kan, 20 mega. Kita punya frekuensi megahertz.
Ni dah letak dah Oscilloscope-nya ada 4 target. Bila nak guna A, B, C, D, yang sambung dekat dekat B lah. Kalau yang sama dekat B, dekat B lah. terang. Tak dapat. Kita tak kena. Tak boleh. Kalau tak Dapat tu kena adjust coding lah. Tak boleh. Tak dapat. Kita stop dulu. Rasa Saya rasa untuk coding ni tak payahnya. Sudah setting. Con VR2 dah. CCPR1L tambah 2. Dulu dah. apa dah CCP dah. Kita ubah sikit lah yang ni sama dengan kosong. Saya nak buat, saya ubah sikit. Saya nak buat bukan sama dengan 1. Dia maksud yang sama juga, tapi tak jadi. Dia ada effect lah. bukan sama dengan 1. Try lagi tak jadi juga saya buka balik lah. Saya testing kemarin jadi. ada Apa lagi saya tak buat. Okey, berang. Tak buka. Sebab kemarin okey je. Ikut tekan auto. Saya tak tekan auto. Okey, jadi kalau awak tengok ni, bila awak tekan ni, dia situasi bergerak lah kan. Awak nampak tak? Sebab dia punya background tu hitam. Jadi bila warna hitam, tak apa nak nampak sangat lah kan. nak adjust Tak tahu je tak boleh. Saya set up ni. Ni kok kita buka background putih lah. Nak bagi nampak. Tak. Okey. Tak nampak terus. ada tadi Saya set up kita balik color setting tu color tu apa? Hitam. tak nampak Tunggu dah. Saya dulu saya stop dulu. Saya tak save lah. Saya buka balik. color Tak jadi saya buka balik. Yes. Ini masuk balik. Saya punya coding tadi dekat dengan desktop. PWM. Megahertz. Terus saya run. tak keluar pula. Kenapa? FPS kadang-kadang tak tahulah sebab apa. Kenapa tak keluar display dia ni? Tiba bangga. Nak stop dulu lah. No. Dah. Masukkan balik. Yes tadi. Pak saya testing. Tadilah rajin sangat nak adjust color kan. Sekarang tu tak keluar. Jadi untuk example 3 tu saya dah kira sebelum ni. Okey, cuma saya tunjuk balik lah. Yang dalam perhatian ni kita dah buat sambungan circuit tu yang basic lah. Kita letak selector semua power. Untuk input output tu kita tak ada lah. Kita just terus letak kepada oscilloscope. Oscilloscope kat sini saya sambung pada kaki B lah. Kat mana-mana kaki tak kisah, daripada A, B, C dan juga D tak kisah mana-mana. Okey, untuk coding kita pun tak ada masalah. Yang ni saya dah testing
Okey, yang ni kita setting semua ikut yang kita kira example 3 lah. So saya dah testing sebelum ni nak senang. Okay, kita gerak, kita display. Bila kita ni kita dapatlah paparan ni, jadi kita kena adjust dia punya bentuk output dia lah kat sini ya. So kalau tengok ada yang warna kuning, pink dengan hijau ni, dia punya ni kacau. Boleh adjust lah dia punya lokasi, boleh turunkan. Hijau pun sama jugalah, mana hijau yang D punya, merah yang A punya, bukan, merah yang C punya. Okay, saya turunkan supaya tak mengganggu. So sebelum ni saya dah setting, jadi saya follow settingan ni lah. Senang untuk saya nak set kita punya oscillator. Kita dah set lah dekat kita punya PIC tu. Jadi dekat oscilloscope ni saya nak set untuk channel lah. Senang sebab saya sebenarnya tak ada masalah untuk kita setting berapa. Cuma untuk memudahkan, sebab saya dah buat pengiraan semua. So tak channel B tu saya setting amplitude dia dalam 1 mili. 1 mili jap. 1 mili channel B ni 1. So kalau ikut saya adjust sebelum ni, yang ni saya letak kat button 1, yang ni saya letak kat 2, jadi dapatlah 1 mV. Lepas tu dekat horizontal ni saya buat dalam 20 microsecond. Jadi saya setting kat sini dalam 20, yang ni dalam 0.5, dapat macam ni. So kita punya graf ni bergerak-gerak. Kita nak stopkan dia, dekat auto nak tekan kat sini. Okey, bila kita dah stopkan dia, kita nak ambil bacaan untuk kotak ni Jadi kotak ni senang, dia starting kat sini lah kan, nampak dia starting dekat sini. Kalau untuk kita kira ni, saya press screen yang ni dululah, saya snip dulu supaya kita boleh buat pengiraan. Katakan saya ambil yang ni, kita conteng lah untuk senang saya nak tunjuk macam mana dia kira benda ni. Okey, so mula-mula sekali je sebab sebelum ni saya dah kira, takut tak apa nak ingat je. Kita dah setting 20 micro kan, yang kita punya horizontal tu, maksud satu kotak kita 20 microsecond. Yang ni yang kita punya kotak dekat sini saya kena kotak ni, kita starting kat mana, kat ni lah, senang So satu kotak ni nilai dia besar sangat. Saya zoom sikit. Dia katakan ni satu kotak ni ke kotak yang ni punya pen. Okey, yang ni dalam 20 microsecond daripada kotak yang ni ke kotak yang ni dalam 20 microsecond. Satu kotak yang kecil tu lah dalam 20 microsecond. Okey, kemudian kita punya kitaran lengkap kita, maksudnya kitaran lengkap kita ni daripada sini, kita ambil yang ni lah sebab saya ni garis dia betul-betul kat sini. Okey, sampailah ke sini. So kita kira ada berapa kotak kat sini So kalau saya kira kotak dia ada satu, yang ni 2, yang ni 3, ni 4, yang ni 5. Jadi ada 5 kotak kat sini. Jadi 5 kotak ataupun 5 petak ni kita
kita darab lah dengan 20 mikro kan. So 5 darab dengan 20 mikrosecond, kita akan dapat 5 kali 2 10, jadi kosong, 100 mikrosecond. Jadi 100 mikrosecond tu kita dapat kita punya masa kita kalau ikut rumus. Kita punya rumus, sekejap saya buat warna lain tak apa nampak kat sini, warna kuning. Okey, tak warna kuning. So kalau ikut rumus frekuensi PWM kita sama dengan 1 per dengan masa PWM kita lah. Terbalik. PWM. Okey, kemudian kita akan buat 1 bahagi dengan 100 mikrosecond. Okey, kita akan dapat dalam 10,000 Hz. Okey, jadi tak muat sekejap, saya besarkan sikit kotak ni. Okey, so mana tadi yang ni saya akan dapat dalam masa dia dalam mana hitam pula dalam 10,000 Hz ataupun bersamaan dengan 10 kHz. Itu adalah masa ataupun ini adalah frekuensi PWM. So kita punya duty cycle kita, okey, duty cycle kita kalau ikut example yang ke example 50 sekejap, saya dah tertutup saya punya nota, saya buka balik. Mana nota je kata silap saya tadi, kita kira untuk 50% duty cycle kan. Kita ambil example 3. Mana example 3 kita? Mana dah? Mana example 3. So example 3 kita dah kira duty cycle kita 50% lah. Yang ni 50%. Jadi kat sini kita punya duty cycle 50%. Berapa kali 50%? Yang kita dapat tu 50 sekejap, saya tak ingat dah kira-kira ni tak pun saya share yang record punya lah senang sikit. Mana dah pada untuk pengiraan yang ni saya follow yang kelas Cik Fikri punya lah. Okey, yang ni yang contoh pengiraan lah, sama juga. Kita tengok yang ni lah, senang sikit sebab yang ni lagi nampak clear lagi. Ini duty cycle dia 50% duty cycle, 50% duty cycle. Berapa petak ni duty cycle dia ni? 1 2 2,5 1 2,5 lebih kurang, jadi 50 selalu duty cycle dia 50. Duty cycle dia kira 50 microcycle lah duty dia, duty cycle 50 microcycle. Duty cycle dia dapat 50 micro. So 50 jadi sama dengan 50 50
full cycle dia jadi 100 lah. Cycle dia full cycle. Darab dengan 100%. Dapat dia punya duty dia 50. Okey, maksudnya kat sini dia duty cycle tu kita dapat yang 50, sebab kita kira untuk 50 apa nama ni, kita kira untuk 50 microsecond. Nanti kita dapat daripada perkiraan sebelah ni lah kan. So 50 microsecond bahadikan dengan 100 sebab 5 kotak kita 5 kotak tu kita dapat lah 100 microsecond. Kemudian kita darabkan dengan 100%, kita akan dapat 50% kan. 100% sorry saya punya 100% kita akan dapat persen untuk duty cycle kita 50%. So ni okay, kemudian tu je, sama je. Kita dapat dah. Okay, so saya paste yang ni kat slide dia. Ni dia sebenarnya. okay, ni lah dia punya Saya paste yang ni lah sikit-sikit. okay, so kita dapat 50% tu betul lah. Sebab kalau ikutkan kita memang nak kira untuk dapat 50% kan. Jadi yang kita kira tu sebenarnya kita nak mengesahkan output kita dekat oscilloscope tu betul ke tak betul kan. Sebab kita kira sebab kita dah kira ada 5 kotak. Kalau total semua kotak tu darabkan dengan kita punya skala kita tu 20 mikro kan. Skala kita 20 mikro lah, satu kotak tu. Jadi 5 kotak ni dapatlah 100 microsecond. Okay, jadi duty cycle kita 50%. Jadi kita kira lah kalau separuh 100 mikro ni kalau bahagi 2 50 lah. Jadi betul lah dia dapat 50%. Okay, jadi untuk seterusnya sikit lagi okay, yang ni untuk yang kita kira tadi lah duty cycle kita. Bila kita dapat dekat output oscilloscope tu kita kena pastikan betul lah persen yang kita dapat kat sini ni. Okay, kemudian kesimpulan apa yang kita dah belajar dalam PWM untuk pengiraan ni rumus dia lah. Mula-mula sekali kita kena kira untuk PR2 lah. PR2 ni sebenarnya kita kena setting dulu dia punya register. Lepas kita setting register tu kita tak dapat dua nilai lah. Jadi dua nilai tu kita kena kira untuk dia punya PR2 dulu. Lepas tu nilai PR2 ni tak boleh lebih daripada 255. Asal rumus ni sebenarnya asalnya daripada rumus yang ni lah. Kita ubah-ubah dapat rumus yang ni. Okay, kemudian untuk kita nak set duty cycle ni satu tu kita kena set untuk CCP modul, di mana CCP modul tu kita pakai 10 bit. Tapi 8 bit ni untuk CCPR1L. Yang ni 8 bit. CCPR1L lagi 2 bit lagi ni kita nak setting untuk CCP con. Yang tu ada 2 bit lah, iaitu kita nak setting pada DC1B1 dengan DC1B0. Okey, seterusnya ni contoh pengiraan lah. Sebenarnya yang pengiraan ni pun kita dah faham lah kan. Mula-mula sekali kita kira PR2. Lepas kita dapat PR2 tu kita kena pastikan nilai PR2 tu mestilah kurang daripada 255. Okey, kemudian kita nak kira untuk CCPRI ni kita kena tengok lah kita nak buat
duty cycle berapa persen. Kalau kita nak buat duty cycle 50%, nilai yang ke atas ni kita ambil nilai yang sebelum titik perpuluhan lah, 155, kita darabkan dengan 50%. Jadi kita akan dapat 77.5. Kita ambil bacaan 77, manakala 0.5 ni kita nak baca untuk DC1B2 dengan DC1B kosong. Jadi kalau 0.5 kita akan dapat 1 kosong untuk binary 1 kosong, di mana kita tengok dia punya decimal point kat sini lah. Okey, jadi itu saja untuk topik PWN. Jadi nota untuk PWN ni saya akan update dekat Classroom. Okay, jadi saya dah buat separuh malam, tak siap lagi. Okey, nota PowerPoint tu saya dah ni lah, nota PowerPoint tu saya dah update yang paling terkini. Kemudian saya nak masukkan satu lagi nota yang saya buat, nota ringkas, supaya awak lebih faham lah. Jadi nota ringkas tu saya letak dalam Word. Okey, jadi saya tambah dekat bahagian nota tambahan. Dekat nota tambahan tu boleh dapatkan nota PWN. Satu tu yang PowerPoint, satu lagi circuit. Circuit tu tak kisah pun circuit mana, yang penting dia punya coding. So dalam coding tu saya dah letak lah, dalam PowerPoint pun saya ada letak. PowerPoint tu awak boleh tengok di bahagian yang coding ni, yang sebelah ni saya letak kat sebelah tepi ni awak copy je yang ni. Kalau awak tak copy pun awak faham, awak salin balik yang dalam slide je lah. Cuma untuk nilai-nilai yang kita kira seperti PR2 dengan CCPR1L tu awak kena tukar ikut yang kita kira. Okay, jadi untuk chapter 5 ni saya habiskan hingga PWM lah. Jadi awak tolong tulis nota ringkas dan tunjukkan pada saya akan semak lah nanti ya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.